jauh mana pun dia kepala ni. Dengar kata pak mati duduk Singapura pun dia kepala ni. Bila balik pula dia duduk baca Al-Quran di tepi kubur, di tepi mayat kok dia jaga kok dia baca Quran sampai ke subuh, sampai mayat tu dimandi, dikafan dan dikuburkan. Iringi sampai ke kubur. Ni yang kedua, tetapi dia akan berpisah dengan kamu juga, iaitu setelah kamu dah kubur. Tak ada orang kata tak boleh cik nak teman layak dengan kubur dah. Tapi orang kita tak sedar juga tuan-tuan. Tak faham apa tujuan hidup atas dunia. Tak faham apa tujuan hidup di atas muka Allah Subhanahu wa taala. Tak faham. Dia faham bahawa hidup di atas dunia ni untuk mencari kekayaan, mencari kesenangan, mencari kemewahan. Sampai lalai dia dengan salat, lalai dia dengan majlis ilmu, lalai dia dengan zikrullah, lalai dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Pasal utamakan kerja. Walaupun dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kerja tak ada lagi, kerja Allahu Akbar. Wallahu alam lah tu ni macam mana kalau tempat saya hari pukul 3 pagi luar betul. Norai tetap pukul 9 pagi baru balik. Subuh pun nak lagu bunyi pun. Nah, lagu bunyi pun lagu pun pak dari pukul 3 pagi sampai pukul 6 pagi subuh pas mana ibadat semua pas mana berbeza mengutamakan kerja. Majlis ilmu yang ada. Tahu kata ada kuliah, tahu kata ada ceramah, ini aja bersama-sama jom tapi kita hanya menjaga badan kita, hanya menjaga tubuh badan zahir kita. Tapi kita tak pernah jaga, iaitu kita tak pernah memikirkan tentang ruhnya. Tak bisa fikir pasal jasad, tak bisa fikir pasal ruh, tapi dia fikir pasal jasad. Fikir pasal jasad sampai ke mati dia fikir. Pasal ruh dia tak bisa fikir. Pasal jasad macam mana dia fikir? Nah, di antaranya juga dia buat khairat kematian. Alhamdulillah bagus untuk mengurangkan beban. Bayanglah ngaji dah tak aku sedianya khairat kematian, nak mudahkan anak isteri esok mudah nak urus mayatku. Pesan lagi pula, aku mati esok apa simpan mayatku tepi kubur mak apa dah. Aku mati esok apa ke bumi mayat aku sebelah kubur apa dah. Aku mati esok apa simpan mayat aku sebelah kubur terwana. Aku masih esok apa kubur apa simpan aku sebelah kubur tu nak cerita habis. Walaupun mati di Johor terpaksa kena balik sini berapa? Wasiat dia suruh temui tepi kubur pada. Pesan pula, ni kain kafan ni, apa pernah kafan dengan kain ni ya? Dia fikir sampai dalam kubur tentang jasad dia. Sedangkan jasad ni kan ada apa dengan jasad dia? Mayat. Mayat ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kata apa? Bangkai. Ada apa? Yang nak nilai roh kita, pernah tak kita fikir ni roh kita yang akan keluar daripada jasad kita ni Allah Ta'ala terima tak? Bisa tak? Ni yang penting. Lepas pada kita mati, mayat kita ni, bangkai kita, jasad kita habis hancur lebok betul tak? Tetapi roh kita ni akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula daripada keluarnya roh daripada diri kita sampailah iaitu di mahsyar akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tanya. Satu demi satu, satu demi satu. Nabi sendiri tuan-tuan pernah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana keadaan aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala terima ataupun tidak rohku? Ni Jibril, ni Nabi. Tanya kat Jibril, apakah lagi kita? Allah Akbar tuan-tuan, dengan tubuh badan yang banyak dengan maksud. Banyak terhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita masih lain. Kita masih lalai, kita masih lega dengan perkara-perkara duniawi semata-mata. Kita mencari kemewahan, kita mencari kesenangan, kita mencari kekayaan. Sampai tak peduli kepada sembahyang bang, sampai tak peduli kepada majlis ilmu, sampai tak peduli tak. Ini di antara orang yang cukup. Teman
teman yang kedua tuan-tuan, yang mana dia akan bersama dengan kita keluarga. Dan yang ketiga adalah disebut teman yang ketiga yang akan menemani kita sampailah kita masuk dalam lubang kubur, sampailah ke mahsyar. Fahuwa amaluhu, maka dia adalah hartanya. Dia adalah yaitu amalannya. Kita ada harta, kita infak, kita ada tenaga, kita puasa, kita ada kemampuan, kita solat, kita buat sembahyang sunat dan sebagainya, kita buat haji, kita buat umrah dan sebagainya. Kumpullah amalan yang mana yang sebanyak mungkin, karena ia adalah yaitu kawan kita, teman kita, sehinggalah ke mahsyar. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kesusahan itu membencangkan hati, menambahkan kejauhan daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan itu pula yang menambahkan kesedaran kepada Allah, kesedaran kepada orang mukmin dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang fasik dan munafik, kesenangan itu menjadikan angkuh, rosak akhlak dan sesat. Pasal senang, pasal kaya, pasal itu dia belakang, pasal itu dia sombong, pasal itu dia takabur. Demikian juga pandangan mereka juga perbandingan yang dikemukakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ramai yang menjadi sesat dengan sebab perbandingan itu. Mereka adalah terdiri daripada orang-orang yang tidak mahu menerima dengan baik apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai pula yang mendapat hidayah dengan perbandingan itu, dan mereka adalah terdiri daripada orang-orang yang memahami yaitu hikmah, keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbandingan ini juga ramai orang beriman, dengan perbandingan ini juga yaitu ramai orang yang mana yang kufur. Naudzubillah. Kita kena ingat tuan Allah Taala banding macam-macam agar kita faham. Itu ta'tis. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan Allah tidak menyesatkan dengan perbandingan ini melainkan orang-orang yang fasik. Nah, ni Allah Subhanahu wa taala sebut jelas dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan tidak menyesat ia dengan dia melainkan akan segala orang-orang fasik yang keluar daripada taatnya, keluar daripada taat. Duk taat eloklah, dia keluar daripada taat. Kenapa? Sebab tak tahan dengan yaitu ujian dan sebagainya. Tak tahan dengan ujian, tak tahan dengan bala, tak tahan dengan apa yang mana musibah yang dihadapi. Ini belum Dajjal keluar, tuan-tuan. Satu hari nanti bila Dajjal keluar nanti, tuan-tuan, yang mana kemarau 3 tahun. Sebelum Dajjal keluar tu kemarau 3 tahun, tuan-tuan. Allahu Akbar, ni lama ni. Kita tengok orang lama lah. Hari ni nampak hujan sikit. Kemarau sampai 3 tahun, yang mana habis sungai kering, tasik kering, air kering habis. Sampai tahap ketika itu yang mana ibu bapa diikat oleh anak mereka. Pasal apa? Tak mau bagi pergi ikut Dajjal. Pasal apa? Sebab Dajjal bawa dengan minuman yang cukup istimewa. Anak ikat ayah di rumah. Pasal apa? Pasal tak mau bagi mak ayah pergi terpak ikat Dajjal. Tak makan apa, tak minum apa, sampai tahap ayah tu terajang anak, mak tu terajang anak dengan katanya, kalau aku duduk dengan apa ni, aku boleh minum apa, aku boleh makan apa, habis aku ikut Dajjal. Hak ni dah lagi yang mana yang Nabi sebut, yang Allah Ta'ala sebut je lah ni, tentang di antara mereka huru-hara yang berlaku apabila keluarnya munculnya Dajjal. Lah ni pun dah berlaku dah terang, boleh bring sikit kali tu. Oh seronok lah, boleh beri berapa 600. Padahal hak dia hangkuk tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Penderitaan wallahu alam lah di typing ni macam mana. Tapi kalau kata apa saya derita cukup tu. Nah, sehingga maksud kita insya-Allah pada 5 hari 8 ni. Nah, penderitaan wallahu alam lah di typing ni macam mana. Tapi kalau kata apa saya derita cukup tu. Nah, sehingga maksud kita insya-Allah pada 5 hari 8 ni. Nah, penderitaan wallahu alam lah di typing ni macam mana. Tapi kalau kata apa saya derita cukup tu. Nah, sehingga maksud kita insya-Allah pada 5 hari 8 ni. Nah,
mengulangi semula nostalgia tahun 1974. 1974 ketika itu harga getah jatuh, harga getah turun sehingga 5 jatuh masa ketika itu. Pada ketika itu juga gula iaitu suku 2.5 ringgit 25 sen. Jual sekerak sekilo, jual getah sekilo, boleh beli gula 2 kilo. Masalah ketika itu getah iaitu 5 pang sekerak, getah 5 pang gula suku. Lain sekarang ni getah 2 pang 5 ringgit. 2 pang 5 ringgit pada hari ini, yang mana gula pada hari ini 2 ringgit 8 pang. Tak boleh beli. Jual sekerak sekilo, getah sekilo, tak boleh beli gula. Tepuk pada 1974. Nah, 2 ringgit 2 pang cukup murah. Cukup murah. Jual sekerak sekilo, kampung tak beli. Kampung 3 ringgit setengah. Tak boleh, tak mampu nak beli. Allah Akbar, kesian orang mampu. Ini yang berlaku. Maka insya-Allah tuan-tuan, yang mana yang berkesempatan sama-sama kita turun untuk kita nak menyatakan ni dia rakyat lain orang. Menderita yang mana yang amat sangat sampai kita tak mampu lagi tertahan dengan penderitaan. Tapi apa jawapan mereka di antara yang dikeluarkan oleh iaitu Fathul Bari. Apa katanya? Ini ujian Allah, kita kena terima. Minyak naik ujian Allah, sekerak turun ujian Allah, kita kena serang. Tapi rakyat semakin hari semakin tindak, semakin hari semakin tidak tegak. Tapi insya-Allah kita yakin Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengetahui segala-galanya, semuanya akan terbukti. Satu ketika ada peristiwa mandi tegak hampir 30 tahun, yang mana orang-orang beri dikata dengan berbagai-bagai surah sekarang itu semakin muncul. Dan kenyataan di antaranya kenyataan bahawa yang dikeluarkan oleh Taslim Musa Hitam bahawa Tun Musa Hitam dekat Tun Musa Hitam, yang mana dia mengeluarkan kenyataan bahawa ketika peristiwa itu Tun Mahathir juga ketika itu tak ada, bukan ada Tun berada di Pulau Bu. Tak pergi Cina. Dia tak pergi di Cina, bukan kata terbang dia. Tapi ketika itu dia yang mana nak mempergunakan orang untuk nak membunuh ulama di antara Asy'ari Ustaz Ibrahim Libya. Ini kita tengok semakin hari semakin buka, semakin hari semakin buka. Dulu orang duk pasal kepala ingin je kebak, insya-Allah jangan hilang, jangan bimbang. Allah Taala tengok. Ini kepada terbang hilang. Duk kepada terbang hilang, bunyi pula kepada terbang mat, Asy'ari United. Allahu Akbar, macam-macam apa apa. Maka segala-galanya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikut menguraikan sifat-sifat orang yang fasik pula. Itu yang mana sebagaimana permulaan surah ini menguraikan sifat-sifat orang yang bertakwa. Kerana iaitu bidang pembicaraan surah ini juga yang mana masih lagi membicarakan tentang golongan-golongan yang mana yang mewakili umat manusia di berbagai zaman. InsyaAllah yang kita akan masuk iaitu ayat yang seterusnya berkenaan ciri-ciri orang fasik. Kita dah bahas ada orang muttaqin, dah bahas ada orang kafir, dah bahas ada orang munafik. Hari nak kenal orang fasik dan mana belum. Hak yang dikatakan orang fasik, tuan. Rugi kalau duduk atas dunia jadi orang fasik. Kita ni duk fikir macam saya sebut tadi, duk fikir pasal diri tubuh badan kita, tapi roh kita tak saja. Kita cukup tak perlu berdoa apabila mereka tanya kita satu demi satu kita berdoa. InsyaAllah yang mudah-mudahan kita akan masuk pula berkenaan iaitu ciri-ciri orang fasik, InsyaAllah supaya kita dapat memahami lebih mendalam berkenaan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang orang munafik dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusra wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun wallahu
tidak